Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah ya, kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. Betul ya, muka surat 30 ya. Okey, alhamdulillah. Salam al-hijrah dululah ya. Selamat tahun baru ibu-ibu. Semangat tahun ni? Kebiasa sama je ustazah. Dia nampak kurang semangat tu. So insya-Allah ya, tahun baru, niat baru, azam baru, niat baik-baik insya-Allah. Kullu sana antum tayyibin. Ni ucapan kalau dalam bahasa Arab tahun baru diucap kullu sana antum tayyibin. Kullu maksudnya insya-Allah sepanjang tahun ini kita berada dalam keadaan yang baik. Tayyib kan. Yang sudah sebut tayyib. Tu tayyib tu baik. Kullu sana antum tayyibin. Kalau biasa sebut anta tu satu kan, jadi senang, dia memang antum terus. Antum, kalian semua tayyibin. Tayyib tu satu, tayyibin tu kalian tu baiklah. Semua-semua baik insya-Allah. Apa kesihatannya baik. Apa lagi? Masanya, pengurusan masanya baik. Umurnya baik-baik. Anak-anak baik-baik. InsyaAllah. Apa yang dapat tu semua yang baik-baik lah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita terus mensyukuri nikmat usia lah yang Allah panjangkan untuk kita bertemu dengan tahun baru. Dan azam tahun ni insyaAllah kita nak teruskan buku ni yang berkaitan dengan kematian, kerana mengingati mati itu akan menghilangkan kelazatan dunia. Kita duduk dalam dunia memang seronok kan? Makan seronok. Sedap makan. Tidur seronok. Tapi kalau yang tak rasa makan, tak rasa nak sedap sangat, tidur rasa tak sedap sangat, tu maksudnya maksudnya mati dah tu. Allah bagi signal. Allah bagi signal lah. Dah tak boleh masuk dah. Itulah kadang-kadang kena paksa. Betul tak? Anak sibuk paksa. Makanlah mak kan. Mak nak makan apa? Sebab apa? Sampai kena paksa macam tu. Cuba kalau waktu muda. Kita yang mencari kan. Mana dengar sedap tu yang kita pergi kan. Itulah tanda-tanda, signal-signal kematian itu yang makin dekat dengan kita. Jadi apakah yang kita nak kenal dengan kematian? InsyaAllah hari ini tajuk subtopik kita adalah apakah kematian bermakna kebinasaan bagi manusia? Adakah seperti yang manusia bayangkan bila manusia tu mati dah habis kan? Katalah 3 hari mungkin pecah mata, 4 hari pecah perut, sebagainya. Dan akhirnya kalau sampai umur ataupun mayat tadi, jenazah ataupun si mati tadi, badan dia dah umur 10 tahun, kalau kita tengok dah tak nampak apa-apa, settle lah kira lah kan. Tu bagi orang-orang yang tidak beriman, dia fikir begitu. Bila mati tu binasa, dah hancur kan, settle cerita. Jadi kita nak tengok adakah begitu? Jom. Pada hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa. Bukan itu matlamatnya ataupun itu end of the story dia. Dia dah habis cerita, filem belum habis tetapi baru bermula. Ya. Dia punya penggembaraannya masih panjang lagi, ya. Jadi kita nak tengok Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk binasa tetapi untuk kekal. Untuk kekal. Ada benda yang akan menyebabkan kita terus berada. Cuma alamnya berbeza. Alamnya berbeza. Kematian bukanlah kebinasaan. Kita tak menerima
bahawa kematian tu adalah suatu kehancuran yang menyebabkan kita dah tak ada apa-apa lagi dah, tak ada dihisap dan sebagainya. Tidak. Kerana apa? Jiwa dengan roh yang tadi binasa tadi jasad ataupun secara fizikalnya saja. Tapi jiwa kita, roh kita masih lagi ada. Masih wujud. Bukan saja wujud tetapi akan kembali kepada penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Dan masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang bahagia, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Surah ini, surah Al-Fajr, surah yang Allah sumpah dengan waktu fajar. Dalamnya memberikan kepada kita suatu semangat, suatu motivasi untuk kita menjadi ataupun memiliki jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Sebab ada di sana nafs juga, tapi nafs dia adalah nafs yang lawamah. Yang paling teruk sekali, ammaratun bisu, iaitu nafsu yang memang jahat, yang tak boleh nak ajak berbincang nak buat baik ni, memang dia terus apa kita kata tak terima lah. Melantun balik, suruh buat baik, melantun. Kenapa? Oh, rupanya jiwa dia nafsu ammaratun bisu. Kalau yang jahat-jahat tu ringan nak buat, tapi yang baik tak boleh langsung. Tapi kalau naik atas sikit, elok sikit, lawamah, bolehlah. Buat baik, buat. Alhamdulillah, buat juga. Tapi yang jahat, na'udzubillah, buat juga. Yang jahat pun tak tinggal. Ini nafsu yang kedua. Dan nafsu yang tertinggi ataupun yang lebih tinggi daripada itu, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Kerana jiwa yang tenang ini, dia tidak pernah, kita kata, mogok, tidak pernah kita kata tak puas hati, tapi dia hanya ataupun kita kata dia radiyatan mardiyah. Dia ada sifat redha. Sifat apa? Dia terima apa sahaja yang Allah suruh, apa sahaja Allah bagi, apa sahaja Allah uji, dia redha. Dan lepas dia redha, Allah SWT redha pula pada dia. Sebab tu dia jadi tenang tu. Kalau kita nak sampai ke tahap ini, mesti kita didik jiwa kita untuk redha pada setiap sesuatu yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah meredai apa yang kita redha, dan akhirnya jiwa ini akan kembali kepada Allah. Bukan sahaja kembali kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau dalam ayat lain, ayat perintah dan sebagainya, Allah menggunakan perkataan ataupun kata ganti nama na ataupun nahnu, yang membawa maksud kami. Kan? Contohnya dalam surah, kalau nak menunjukkan tentang perkara-perkara yang besar-besar, Allah menggunakan perkataan ataupun kata ganti nama na. Sekejap. Contoh,
Contoh pada surah Al-Kawthar, Inna a'tainakal kawthar, yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Inna a'taina, kami memberikan kepadamu, ka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah guna suatu perkara yang besar, iaitu nak menunjukkan kepada banyaknya nikmat Allah. Allah bagi perkataan ataupun kata ganti namanya dengan menunjukkan kebesaran juga. Li ta'zim, untuk membesarkan. Kita nampak Allah tu hebat. Jadi Allah menggunakan inna a'taina, iaitu na belakang tu. Inna a'taina. Tapi dalam Nurusan Rosmani dia ada dia punya tulisan tersendirilah. Sepatutnya a'taina macam ni lah kan. A'taina. Nun alif ini yang menunjukkan kepada nahnu. Yang ke sini lah, tapi alif tu dia jadi kecil lah. Okey. Ini membawa kepada nahnu, yang membawa maksud. Kalau ikutkan situ dia tulis kami kan. Kami. Jadi ada orang yang salah faham kenapa dia guna kami. Kan Allah dia ada banyak ke? Allah ada banyak ke? Allah ada satu. Tapi kenapa guna kami? Ini bukan untuk lita'addud, iaitu menunjukkan kepada berbilang-bilangnya Allah, tidak. Tetapi tujuannya lita'zim, iaitu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Sebab tak kala itu Allah nak bercerita tentang pemberian, tentang a'tainaka, suatu pemberian daripada Allah yang banyak sangat, terlalu banyak sangat nikmat yang Allah bagi. Okey, ini dalam surah Al-Kawthar. Baik, kita pergi tengok pula surah Al-Fajr ini. Ini boleh ya, saya padam dulu. Allah, ada tak perasan. Okey, fadkhuli jannati. Fadkhuli ibadi dululah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Okey, di manakah dia punya kata ganti? Kata ganti bagi Allah lah. Yang mana? Ya. Okey, kata ganti bagi Allah juga yang kedua, iaitu ya. Okey, kata ganti ketiga. So jadi ibadi maksudnya ya ini merujuk kepada ana. Sama juga jannati merujuk kepada ana, lawannya tadi dengan nahnu. Nahnu lawannya dengan ana. Yang ini ana ni saya, nahnu adalah kami. Baik. Ana. Ini pun ana. Kenapa Allah gunakan ana di dalam nak memberitahu mereka ini akan menjadi hamba-Ku. Mereka ini akan masuk syurga-Ku. Kenapa? Apa dia punya bezanya dengan inna a'taina? Apa bezanya Ibu? Allah yang Maha Esa. Okey. Sebab tadi pun nak bagi tahu, walaupun dia ta'zim, Allah memang Esa juga. Allah memang tetap satu. Pada dia saja. Yes, khusus. Maksudnya yang tadi tu dia punya tujuannya adalah untuk menunjukkan kehebatan, kebesaran, banyaknya nikmat Allah, boleh bagi kekuasaan, ta'zim, nampak kudrah Allah, nampak kasih sayang Allah yang sangat besar kepada Nabi. Tapi bila tang sini, ini adalah khas kepada orang-orang yang terpilih, ataupun kita sebut sebagai special treatment. Orang kalau ada baju custom made, dia punya apa, tak ada dengan orang lain kan. Maksudnya tailor tu buat untuk dia je. Kalau orang lain mungkin lain lah sikit kan. Bandingkan kita beli baju dekat jalan tar, beli mahal. Sekali hari raya loh, sama pula baju kita.
Masa tu rasa mulalah dah menyorok sebagainya kan. Sebelum tu masa sorang-sorang rasa macam cantik baju aku lah paling cantik kan. Jadi ibu-ibu bila nak bagi tahu yang dia buat khas untuk kita je, maksudnya orang tu special lah. Special treatment. Jadi Allah nak bagi ni, siapa yang boleh masuk ke dalam jiwa yang tenang ini, yang boleh menjadi golongan hamba Allah yang bahagia dan akhirnya masuk ke dalam syurga Allah, dia adalah sesuatu yang sangat special daripada Allah. Jadi orang lain Allah tak bagi, tapi bagi kepada orang ni saja. Maka Allah meletakkan suatu bentuk takbir ayat tersebut yang mana dia adalah dekat, special, kedekatan Allah dengan hambanya. Semua hamba Allah, tapi hamba yang bahagia tadi, diorang ni macam anak emas. Jadi dia special treatment. Jadi special treatment tadi tu menyebabkan ataupun kita boleh rasa apa? Kedekatan kita. Sayangnya Allah kepada orang yang telah berjaya melawan nafsunya, melawan apa sahaja kita kata godaan dalam dunia ini, dan akhirnya keluar nafsu apa? Nafsu yang tenang, yang redha, lagi diredai, dan dia menjadi suatu perkara yang memanggil-manggil orang yang beriman, memanggil-manggil orang yang benar-benar hidup atas dunia ini kerana Allah, untuk dia kembali kepada Allah dengan cara yang sangat-sangat special treatment, special panggilan, ya, jemputan khas daripada Agung. Ada orang dapat hari tu? Tokoh Ma'al Hijrah ke apa? Kalau ada mana tahu kan? Saya kan, kita tak tahu kan, tak kenal orang depan kita. Jadi bila habis kelas kadang-kadang orang cerita, Ustazah dia baru dapat pingat. Macam tu kan. Jadi macam mana orang yang dapat pingat tu rasa? Seronok kan? Dia rasa special kan? Rasa sangat seronok. Jadi begitulah Allah SWT memanggil hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Wadkhuli jannati. Okay? Kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah bukanlah kebinasaan, melainkan perpindahan ini dari satu tahap kehidupan kepada tahap kehidupan yang lain. Boleh dhabit ibu-ibu pada perpindahan. So, kematian, bila orang tanya kematian ni apa? Kematian ni bukan ending of the story lah. Tapi dia adalah kita transfer daripada alam dunia ke alam barzakh. Perpindahan sahaja. Ya? Cuma biasalah bila kita nak pindah, kita nak hijrah ni, kadang-kadang ada kesukaran. Nak pindah rumah pun, ya Allah, malahnya nak mengemas. Betul tak? Mengemas rumah lama, sampai rumah baru nak mengemas pula rumah baru. Susah ibu-ibu. Ya, nak kena sewa lori dan sebagainya. Jadi kita nak pindah daripada satu alam ke satu alam lain, kita kena menghadapi kesusahan tersebut. Nak dicabut nyawa kita, roh kita daripada jasad kita, sakit. Ya, nak ditanam sebab apa tak boleh lagi dah duduk dekat atas bumi. Duduk dekat atas bumi, jawabnya habislah kan. Atas muka bumi ini akan berlaku kita kata apa? Virus, bakteria, ya, sebab manusia ni dia lama-lama dia akan mengeluarkan bukan saja bau busuk, tapi boleh mengganggu kehidupan orang lain. Orang lain boleh mati kalau tidak dikebumikan mayat-mayat yang ada. Subhanallah, maha suci Allah. Allah mentakdirkan sesuatu yang sangat mulia. Jadi tak adalah kita nampak, teruknya ni kan, kita tak nampak. Sebab tu disuruh untuk disegerakan pengurusan mayat itu. Ya, pengurusan mayat itu disegerakan supaya apa? Orang tak nampak nanti. Ya Allah, dah pecah dah dia punya mata dia. Allah, lebam dah. Ya Allah, nanti orang akan kata, apalah amalan dia. Padahal dibiar sampai 2-3 hari. Betul tak? Jadi kena dipercepatkan pengurusan mayat. Cantik Allah berikan dia punya cara-cara dia agar manusia ni terus mulia. Walaqad karramna bani Adam. Daripada bila? Daripada lahir. Kemudian sampailah mati pun sentiasa mulia, sentiasa dimuliakan oleh Allah. Perpindahan ini di antara kehidupan tersebut tidak dapat diketahui dengan hanya Allah yang maha mengetahui. Inilah kenyataan pertama yang mesti diketahui oleh manusia, iaitu Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di dunia dengan segala kemanisan, kepahitan, kebahagiaan dan kesesaraan, dan kemudian mati dalam masa yang sama tiada akhirnya. Contohnya ibu-ibu, kalau orang yang jahat tu, dia hidup dalam dunia ini penuh dengan kejahatan, dan lepas tu kalau mati,
Dia tak dapat lagi balasan apa yang dia buat. Kalau dia mati, rasa-rasa adil tak untuk orang yang dizalimi? Rasa-rasalah. Tak adil lah kan? Dia jahat. Dia buat orang. Tapi dia tak dapat balasan dia dekat dunia. Tapi katalah dunia lepas habis mati tu, dah habis dah, tak ada cerita dah. Adil tak? Tak adil lah. Sebab apa? Dia tak dapat apa benda yang dia buat. Betul tak? Setiap daripada kita akan dapat apa yang kita buat. Tapi yang jahat tu kesian lah. Yang jahat, yang dizalimi tu, mangsa tu, kesian. Sebab apa? Sepanjang hidup dia, semua orang bully dia. Sepanjang hidup dia. Tadi Allah bagi akhirat untuk apa? Menunjukkan keadilan Allah. Jadi yang diseksa akan jadi, dia akan didapatlah setimpal dengan dia, sama ada kesabaran ataupun dibalas balik. Yang tadi yang jahat tadi tu akan dapat juga balasan dia. Kau dah buat dulu kan kat dunia kan, sekarang kau pula yang berada di bawah, kau rasa bukan macam mana. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian mati dalam masa yang tiada akhirnya. Dan dengan demikian manusia juga harus menyiapkan dirinya agar menjadi golongan yang paling tinggi. So sebab itu manusia ini disuruh untuk kita berlumba-lumba menjadi orang yang paling baik. Betul tak? Yang paling baik amalannya, orang yang paling baik bekalnya, orang yang paling baik ibadahnya, manusia yang paling baik kepada orang lain. Jadi semua ada dia punya motivasi. Sebab apa? Sebab nanti kamu nak dapat dia punya piala dia. Ada hadiahnya nanti. Orang berlari, kalau tak ada hadiah ibu-ibu, ada tak orang nak berlari semangat? Tak kisahlah kita lari laju ke tak laju, tak dapat apa pun. Tapi bila letak piala emas, semangatlah orang lari. Kan? Dapat berapa? Dapat medal emas, dapat wang tunai RM600. Laju. Kan? Sebab apa ada hadiah? So kita dalam dunia ni, di antara kita dengan kita, semangat ni untuk apa ni? Sebab Allah dah bagi ganjaran. Dan Allah bagi juga, hati-hati jangan buat macam ni. Macam ni nanti akan dapat dia punya balasan dia. So, jadi itu mengajar kita untuk menjadi orang yang paling tinggi, paling baik. Jika kenyataan tersebut tidak difahami oleh manusia. Sekarang ni kita cerita orang yang tak faham tujuan penciptaan dia dekat atas muka bumi ni. Apa yang dia akan berlaku? Mereka ini sedang merendahkan kemuliaan Allah dan menganggapnya Allah sedang melakukan sendegurau. Sendegurau. Sendegurau ni maksudnya tak ada apa-apa. Kenapa? Alah berseluruh. Gurau je pun. Gurau je. Apa tujuannya buat macam tu? Tak ada apa-apa, saja-saja. Jadi maksudnya kalau kita menjadi orang yang, na'udzubillah min zalik, orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan akhirat, maksudnya Allah bagi kita hidup ke atas dunia ni saja-saja. Dalam perkataannya abatha. Ibu-ibu tengok dalam surah Al-Mu'minun itu, perkataan abatha itu maksudnya adalah sendegurau. Sia-sia. Tidak ada makna. Tidak ada tujuan. Saja-saja sahaja. Padahal Allah tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15, muka 15, 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka? Afahasibtum. Hasabah. Ini maksudnya seseorang itu dia tak yakin pun, tapi rasa-rasalah macam tu. Ini bukan ikan siakap 3 rasa ke? Bab mati-mati ni bukan boleh rasa-rasa. Mesti kena dengar dengan yakin. Kamu sangka dengan sangkaan kamu tu, annama khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Perkataan ni ibu-ibu banyak berulang dalam Quran. Khalaqa. Banyak. Jadi khalaqa maksudnya cipta. Jadi. Yang telah menjadikan, yang telah menciptakan. So kalau dapat satu perkataan ni, insya-Allah banyak tempat kita boleh tadabbur. Maksudnya kekuasaan Allah yang menjadikan. Kekuasaan Allah yang menciptakan. Kekuasaan Allah yang Allah cipta kita ni semua sekali lah. Allah cipta kita dengan cipta apa yang kita akan lakukan. Perbuatan yang kita buat pun Allah cipta. Okey? Annama khalaqnakum.
Wahai manusia, kamu sangka kami menciptakan kamu? Apa itu cipta? Maksudnya dulu tak ada, kemudian ada. Okey? Maksudnya Allah yang mulakan. Penciptaan tersebut Allah yang telah ciptakan. Sebagai apa? Abatha. Okey? Abatha itu adalah suatu perkara yang tidak ada tujuannya. Contoh main game. Anak-anak kita main game. Ke ibu-ibu pun main game? Candy Crush. Kan? Orang main game ni ada tak dia punya ujung dia, ibu-ibu? Ada tak ujung dia? Tanyalah dekat dia punya installer dia. Apa kita panggil coder lah. Setiap satu game ni dia ada kod-kod dia. So kod dia tu lah yang menyebabkan game tu boleh berjalan ke kanan ke kiri apa semua. Orang yang main game ni, orang yang buat game ni, dia tak akan ada ending. Melainkan kalau dia dah tak nak lagi dah upgrade game tu. Zaman sekarang memang kena cakap banyak lah pasal game sebab anak-anak kita semua main game. Termasuklah anak saya kan. Saya pun tak faham apa benda yang tak upgrade kan. Saya pun tanya, dia macam ni Umi. Dia buat cerita kan. Jadi saya kata, bang, game ni memang tak pernah habis. Game, nama main ni, dia tak pernah habis. Dia akan terus main. Maksudnya kalau orang tu lepas game 1, habis dah ke? Level 1. Masuk level 2. Lepas habis level 2, apa orang yang buat game kata, ramai orang datang ni kan. Sebab orang datang dia dapat bayaran buat iklan. Orang iklan tu bayar pada dia. Dia adalah duit, ibu-ibu. Apps adalah duit. Semua itu boleh dia semua monetize lah. Semua boleh jadi kewangan. Jadi, ramai orang. Jadi, aku buat lagi game level 3. Orang ramai lepas level 3, tak apa, kita buat level 4. Sampailah ke level 259. Habis tak? Tak habis main game. Sampai bila main game? Sampai mati lah ibu. Sampai mati kita ni. Tak ada benda buat. Buat apa? Main game je. Sebab tu memang sangat melalaikan. Melalaikan manusia. Daripada zikir, daripada main game. Baik zikir, betul tak? Zikir, sebelum tidur zikir. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Ni tak main game sampai jatuh game tu. Lepas tu, saya kalau tak main game tak boleh tidur. Kan? Allahu Akbar. Ruginya lah. Maksudnya penutup dia adalah game. Bangun tidur, game lagi. Sambung sikit, lepas tu dah macam okey sikit, baru mandi. Sini anak-anak kita. Macam ni pemuda-pemuda kita. Ibu yang saya kasihkan Allah. Abasa, suatu senda gurau. Suatu yang sia-sia. Tidak ada sebarang hikmat pada ciptaan itu. Adakah Allah cipta kamu untuk bermain? Adakah Allah cipta kamu hanya untuk makan dan minum dan kemudian mati dan tak ada apa-apa? Abasa. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu menyangka bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami. Kamu tak akan datang balik kepada penciptaan kami. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat mustahil. Sangat mustahil. Orang yang buat apa-apa pun atas dunia ni, mesti dia ada matlamat. Betul tak ibu-ibu? Kalau tak ada matlamat, maksudnya benda tu tak ke mana lah. Orang mengajar. Mengajar pun ada dia punya, kita kata apa, saya tak ingat pula apa nama siapa, bekas-bekas cikgu. Apa dia panggil? Kalau PNP tu dia punya objektif hasil pembelajaran. Penting hasil pembelajaran. Sebab kalau tak buat objektif, kamu mengajar ni sebenarnya nak suruh budak faham apa. Betul tak? So kita bukan main-main. Kita ada matlamat. Dalam syarikat, pengurusan syarikat, ni bisnes dan sebagainya, mesti kena ada matlamat. Matlamat apa? Matlamat saya nak buka lagi satu cawangan. Bukan cawangan yang madu tu. Itu cawangan dia orang panggil kan. Salah faham. Dia ada satu kedai. Nak buka 2 kedai. Kalau tahun ni untung 10,000, tahun depan nak untung 20,000. Ada dia punya matlamat dia. Sebab kita tak main, betul tak? Kita buat sungguh-sungguh. Tiba-tiba kau kata yang dunia terbentang luas ini, alam punya indah Allah cipta, langit tinggi tanpa bertiang, manusia buat macam-macam dengan bangunan tinggi, dengan teknologi apa semua, tiba-tiba kau kata Allah buat saja je. Kau sedang melekehkan, meremehkan kemuliaan Allah. Maksudnya Allah lebih tak ada matlamat daripada yang syarikat ni, daripada seorang guru, daripada kementerian ini, semua ada matlamat. Maksudnya Allah tak ada matlamat. Kamu sedang buat suatu perkara yang menisbahkan Allah pada perkara yang tidak menyucikan Allah. Tidak menyucikan Allah. Maka Allah SWT
bagi tahu kepada kita dalam surah Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Yang bermaksud, dan ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main. Wama, ma itu ibu-ibu dalam bahasa Arab, ma ni ada macam-macam ma. Antaranya ma tanya apa. Tapi ma di sini ialah ma nafi. Sahabat-sahabat dekat Facebook, sekarang ni makin ramai orang suka cerita pasal mati. Dah 188 orang dah bersama dengan kita. So kalau buka dekat kat kelas ni tak muat dah. Terpaksa buka kat luar pula ya. Okey, terima kasih semua yang bersama Azab Bongsu, Fuziah Kadir, Marshita, Puan Zainun. Terima kasih banyak-banyak. So kita sedang membincangkan buku ni lah. Masya-Allah. Ni buku cadangan daripada masjid sendiri, Masjid Bukit Indah. So siapa-siapa yang dekat-dekat bagilah datang. Dekat Masjid Bukit Indah. Lagi apa? Nama alamatnya? Ampang. Ampang je terus. Okay? Masjid Bukit Indah Ampang. Yang dekat-dekat tu boleh datang. Okey. Kemudian. Ma itu ialah ma nafi. Ma nafi. Iaitu ma yang menidakkan. Tidak sekali-kali Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maksudnya semua sekali lah. Yang bila Allah sebut langit dan bumi, maksud langit tu apa yang ada di dalam langit tu pun dah macam-macam. Apa yang ada dalam langit maksudnya sistem suria kita, planet-planet kita yang tak ada penghujung sebenarnya. Lepas tu NASA, tahu NASA? Bukan Nasaruddin nama jiran sebelah kita, bukan. NASA yang mengkaji astronomi, ya, dia kata dia tak tahu, tak jumpa kan hujung dunia ni. Sebab dunia ni tak ada penghujung. Dia sangat luas. Kita Bima Sakti, tak tahulah betul ke tak ni yang apa orang kata, ahli geografi lah kan, kata kita di dalam sistem suria kita nama Bima Sakti dan ada lagi bima yang lain. Maksudnya banyak lagi, luas alam Allah. Bila Allah kata langit, apa yang terkandung di langit semua sekali, dengan bintang, dengan tahi bintang apa semua termasuk, asteroid semua. Kemudian asteroid tu yang untuk sakit. Tahi bintang, asteroid. Bila Allah kata bumi, so bumi dan apa yang ada di dalam bumi lah, termasuklah petroleum ke, emas, perak ke, mutiara, ya, apa yang ada dekat dalam laut, sebab dia dalam bumi kan. Dan dalam laut ikan, udang dan sebagainya, itu semua termasuk dalam bumi. Dan ada yang di antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi apa yang ada? Orang, bukit, pokok. Antara langit dan bumi tu pun ada macam-macam lah kan. Ui, 1001 benda. Ui, banyaknya. Ni semua ciptaan Allah. Tidak Allah ciptakan semua sekali itu, yang langit dengan apa yang ada di dalam langit yang sangat luas. Apa yang ada dalam bumi dan ke dalam tu sangat dalam dan sangat macam-macam yang ada. Dan di tengah, di antara keduanya, iaitu kita semua ni, bukan sebagai la'ibin. Bukan main-main. Bukan game. Bukannya sendegurau. Bukannya seluruh. Bukannya saja-saja. Itu maksud la'ibin. Tidak. Allah kata, lau aradna. Lau ini adalah sekiranya, ibu-ibu. Andaian. Andaian, sebab Allah nak suruh kita fikir. Kalau tengok betul-betul lah kan, pada surah Al-Anbiya. Buka sikit surah Al-Anbiya. Sahabat-sahabat dekat online, terima kasih yang telah share sebagainya. Dan naik 213. Kita nak tengok sikit surah Al-Anbiya ayat 16. Sebab dia ada 3 ayat tu. Yang ujung tu, yang berkait dengan ayat 16 dengan 17. Ya, siapa dah jumpa? Surah berapa? Al-An'am, Al-A'raf. Surah 32? 322, okey. Baik, ayat 16. Okey, 322 tu depan kan? Kita pergi ayat 16.
So 323, muka surat 323, ayat 16. Yang tadi tu Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta yang ada di keduanya sebagai satu mainan. Ayat 17, sekiranya kami hendak mengambil satu sebahagian sesuatu sebagai hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami tidak melakukannya. Ayat 18, bahkan kami mengarahkan yang hak itu menentang yang batil, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta lenyaplah ia dan kecelakaan pasti akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami. Cuba ibu-ibu rasa faham tak ayat ni? Cuba tengok lagi sekali, faham tak? Ayat 16 tu macam faham dah kan? Okey dah kan? Ayat 16 okey kan? Fahamlah, maksudnya Allah tak ceritakan sia-sia. Cuba tengok ayat 17, tengok ayat 18. 17 dan 18 dua tu ayat yang berkait. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal. Lau, bal. Suatu, apa saya tak ingat lah dalam matematik. Siapa tahu matematik kan dia ada, sekiranya semua pelajar dalam kelas, sekiranya pelajar perempuan memakai cermin mata. Lepas tu dia ada yang kedua, sekiranya pelajar lelaki tidak pakai cermin mata. Lepas tu dia ada natijah dia. Ingat tak belajar dulu? Saya lupa nama dia apa. Dia ada 1, 2, lepas tu dia ada keputusan dia. Dalam matematik kita belajar benda ni. Apa kat dalam mana? Kebarangkalian ke? Kebarangkalian macam yang peratus-peratus tu je. Apa nama dia? Ada siapa ingat tak? Nisbah dia, kalau nisbah macam 1 nisbah 2, 1 nisbah 3 yang tu. Dia ada nama dia. Dia ayat matematik lah. Saya tak ingat tingkatan berapa belajar, tapi ada belajar macam itulah. Maksudnya sekiranya dan kemudian sekiranya, lepas tu yang hujung dia adalah natijah. Contoh ayat ni macam tadi, sekiranya pelajar perempuan memakai cermin mata dan pelajar lelaki tidak memakai cermin mata, jadi keputusannya hanya pelajar perempuan yang pakai cermin mata. Macam tu. Ada ayat matematik lah tu untuk cara kira-kira. Ada dia punya cara dia. Dalam ayat ini bila kata lau, maksudnya satu andaian, sekiranya. Tapi Allah nak bagi tahu apa dia punya natijah dia, hakikat dia. Hakikat dia datang pada ayat 18, iaitu bal, bahkan, tetapi. Itu hakikat dia. Nampak ya? Tapi Allah bagi dia punya natijah dia memang kau habis-habis ibu-ibu. Lebih kau daripada kopi kau. Kau betul. Jadi kalau tak faham betul-betul ibu-ibu, memang dia sebab pakai tashbih ataupun tamsil. Dalam Quran dia banyak tamsil, iaitu perumpamaan. Perumpamaannya tadi Ustaz terangkan pada saya. Contohnya macam ayat 18 perumpamaan. Contoh batu. Bila ibu baling batu kepada batu, apa akan jadi? Bunyi dia macam mana? Kuatlah kan? Berdentumlah kuat. Batu kepada batu. Hilang tak batu tu? Batu yang kita baling tu? Tak nampak. Sebab apa? Dua-dua keras. Dua-dua pejal. So bila batu kepada batu, dia tidak akan hilang. Okey, sekarang ibu-ibu pergi dekat air, pergi dekat sungai. Sungai mana dia boleh dekat? Sungai apa? Sungai Congkak. Okey, Sungai Congkak boleh dekat, ambil batu tu baling dalam Sungai Congkak. Apa jadi pada batu tu? Hilang ibu-ibu, hilang. Okey, nampak tenggelam terus kan? Tak nampak dah batu tu. Itulah gambaran batu kepada batu. Kalau hak dibaling kepada hak, dua-duanya akan nampak. Yang betul, yang benar, bila lawan dengan benar, dua-duanya akan nampak benar. Dua-duanya akan nampak zahir. Tak hilang. Tapi kalau batil, yang benar itu dibaling kepada yang batil, iaitu air, yang ceroy. Ataupun pergi baling kat pasir. Pasir, baling batu kat pasir. Bukan pasir kita lah kan. Pasir yang jenis macam padang pasir macam tu kan. Hilang. Batu kita tu hilang. Yang hak, yang batil, kalau dibaling kepada yang hak, yang batil tu hilang ibu-ibu. Tak nampak langsung. Yang inilah kadang-kadang kita tak boleh nak berapa faham sangat. Saya sendirilah ibu-ibu bila baca ayat ni, ya Allah, perlukan suatu kefahaman yang perlu fikir. Allah nak suruh kita guna akal yang Allah bagi.
Sebab tak boleh nak fikir. Kenapa Allah, macam mana Allah nak jadikan sesuatu yang ada ini sekadar itu sahaja? Kalau Allah nak, Allah jadikan begitu saja. Dah cantik dah langit ni. Dah cantik dah bumi ni. Kan? Kita pun kalau kita cantikkan rumah kita, ibu-ibu, dengan lampu, dengan langsir mahal, dengan sofa, apa? Sofa Ustazah Asma, apa nama dia? Lux kan? Dengan sofa cantik. Kan rumah kita jadi cantik, betul tak? Berubah kalau rumah tu dah direnovate, betul tak? Pada rumah yang sama. Tapi kita tukar semua, cantik. Macam inilah alam ni boleh cantik. Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan dunia ni secantik-cantiknya. Tapi itu sajalah. Takkan ada dia punya timbal balik dia. Habis kiamat apa? Dah tak ada apa dah. Tu je. Macam seolah-olah tak boleh nak fikir. Betul tak ibu? Sebab benda tu batil. Allah kata benda yang batil ni kita nak buat, dia akan tenggelam, hilang, tak nampak apa-apa. Tapi itulah sangkaan orang-orang yang melakukan suatu perkara yang tidak layak untuk Allah. Okey? Boleh? Nampak ibu-ibu? Makin tak nampak? Macam makin tak nampak, tak ada harapan ni. Jom, kita baru ambil tujuan dia. Baik, tengok lagi sekali. Pada ayat 17 tu, lau aradna, kalaulah Allah mahu. Rad itu aradna maksudnya iradatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mahu, sebab tu kita kata Allah mampu buat segalanya. Boleh je kalau Allah tak nak jadikan ada pembalasan, boleh. Lau aradna, kalau kami nak an nattakhidha lahwan, kami menjadikan dunia ni adalah tempat main-main saja, boleh. Latakhadnahu, boleh, tak ada masalah. Allah boleh menjadikan perkara tersebut min ladunna, yang Allah cipta saja-saja, boleh. Tapi in kunna fa'ilin, dan apa? Allah kata kami tidak melakukannya. Kami tak buat macam tu. Kami tak jadikan bumi ini sekadar tempat main-main saja, tidak. Bal, tengok jawapan ayat 18, bal nakdhifu bil haqqi 'alal batil. Bahkan kami mengarahkan yang hak itu menentang yang batil, lalu ia menghancurkannya. Allah nak apa? Inilah nama dia sunnah ilahiyah. Lagi sekali ibu-ibu, ayat 18 ialah sunnah ilahiyah. Dia ada nama lah, siap sunnah ilahiyah. Kita pernah belajar kan? Ingat tak ibu-ibu sunnah ilahiyah? Memang tak ingat Ustazah. Rasa macam hilang ingatan. Sunnah ilahiyah. Kita belajar awal-awal hari itu tentang kematian ni adalah sunnah ilahiyah. Sunnah ilahiyah. Sama-sama. Dia sama. Nama je lain. Sunnatullah, lumrah alam, sunnah ilahiyah sama. Di bawah sunnah ilahiyah ataupun lumrah alam ini ada jenis lah. Saya ambil yang satu jenis dia. Nama dia sunnah tadafu'. Sunnah tadafu'. Apa tadafu' ini? Sunnah yang hak perlu melawan yang batil. Itu dia. Okay, kita tunjuk sikit kat sahabat-sahabat kita. Okey. Sunnah ilahiyah ataupun lumrah alam, ada ayat-ayat Quran yang membawa menunjukkan kepada kita, kita nak tahu macam mana Allah ciptakan alam ini. Allah ciptakan alam ni dan dia ada sistem Allah. Ada dia punya protokol dia. Ada dia punya cara dia alam ni. Contoh orang yang hidup akan mati, betul tak? Orang yang hidup mesti akan mati. Orang yang berusaha, dia mesti akan dapat. Itu pun sunnah ilahiyah. Walaupun orang tu tak Islam, betul tak? Tu orang tak Islam kadang-kadang kita tengok semangat jual, ya Allah ya Tuhanku, jual gila-gila. Kenapa Allah bagi rezeki pada dia? Sebab dia usaha. Itu adilnya Allah. Siapa usaha dia akan dapat. Menjada wajada. Walaupun susah tapi dia usaha, akhirnya dapat juga. Walaupun dia tak Islam, dia dapat juga. Orang Islam Masya Allah malas, dapat tak? Tak dapat lah juga walaupun dia beriman. Sebab yang di atas dunia ni kena usaha baru dapat. Antaranya yang kita nak bawa ni adalah hari ni, iaitu sunnah tadafu' ayat 18 surah Al-Anbiya. Sunnah tadafu' iaitu apa? Allah nak atas dunia ini ada hak yang akan melawan yang batil.
Kalau Allah nak hilangkan yang batil semua tu, boleh. Allah nak hilangkan, nak jadikan semua orang baik. Tak ada yang jahat. Tak ada nafsu, boleh. Tapi tak. Allah nak memang ada yang jahat, ada yang baik. Sebab tu bila kita tengok benda jahat ibu-ibu, tak maaflah untuk kita katakan, bukan kita kata kita tak nak suruh orang amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan sampai kita rasa lemas tengok kejahatan. Lemas tengok maksiat. Kenapa? Kita kenal ni sunnatullah yang Allah nak. Tengok ayat ni, kita akan, memang Allah suruh kita tengok bila ada yang batil tadi, bukan ada tujuannya, iaitu Allah nak suruh kita yang hak ini melawan yang batil. Tahu ya hak batil tu apa? Tahu? Sebab ada orang tanya juga, Ustazah, saya ni tak tahulah saya yang bodoh sangat ke ataupun Ustazah yang salah cerita. Saya ni hak dengan batil pun tak faham. Jadi saya, ya ke? Jadi saya buat satu video ibu-ibu untuk terangkan hak dengan batil sahaja. Hak dengan batil saja. Hak tu apa? Sebab dia dalam bahasa Arab kan? Hak ini maksudnya betul. Yang betul. Batil bukan batin. Sebab dia tertukar dengan minta maaf zahir batin. Itu zahir lawan dia batin. Iaitu yang luar lawan dia dalam. Yang ini hak iaitu yang betul lawan yang salah. Okay? So yang betul lawan yang salah. Dan itulah yang kita kena buat dan lakukan. So bila ada kebatilan, maksudnya itu tanda kita perlu mempertahankan kebenaran. Okey? Baik. Setakat ni okey ya? Nampak macam okey sikit, boleh sambut-sambut tu. Dia kalau boleh menyambut tu insya-Allah ya. Bal nakdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu maksudnya apa? Maka dengan serta-merta yang batil lalu ia menghancurkannya. Bila yang hak akan berlawan kepada yang batil tadi akan hilang. Macam batu tadi, batu masuk dekat dalam air itu akan menenggelamkan yang batil. So batu tu kita tak nampak. Batu tu akan hancur dan akan hilang. Fa idza huwa zahiq. Maka dengan serta-merta lenyaplah kebatilan itu. Allah nak suruh kita gerak sikit, iaitu apa? Kena lawan kebatilan. Bila kita lawan kebatilan tu senang ibu-ibu nak pergi. Bukan susah, tak susah. Tapi dia perlu bergerak. Orang yang hak perlu bergerak. Orang yang hak ni tak boleh duduk peluk tubuh sahaja. Ada benda yang perlu kita lakukan. Jadi bila kita buat kerja sikit, itu yudafi', iaitu kita mempertahankan hak, insya-Allah yang batil tu akan pergi, akan hilang zahid, maksudnya akan lenyap daripada mata kita. Kita tak nampak lah. Walakumul wailu. Ke atas kamu. Walakumul ke atas kamu. Siapa dia ke atas kamu tadi? Cuba tengok sikit. Siapa kamu yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, ayat 18. Dia ada kaitan 16, 17, 18. Iaitu orang yang beriman. Salah tafsir ni. Jadi orang beriman pula. Kum siapa? Orang yang tak menyangka, yang menyangka kehidupan ini tu tidak ada tujuan. Yang menyangka kehidupan ini hanyalah mainan. Ini dia orangnya. Lakum ini iaitu orang yang tidak senang kata tidak beriman dengan hari akhirat lah. Kan? Tidak beriman dengan kehidupan selepas mati. Tu. So orang yang kafir ataupun yang tidak beriman dengan hari akhirat selepas pada kematian, walakumul walakumul wailu. Apa wail? Neraka wil. Neraka wil yang mana mereka ini confirm dah, dipersilakanlah untuk ke neraka. Mereka ini yang tidak beriman, kenapa? Yang pasti kalau kita belajar rukun iman, orang yang tak beriman dengan hari kiamat, lengkap tak? 6 tolak 1 bukan 5. Kosong. Satu je dia tak beriman. Habis. Jadi kena yakin. Dia buat benda-benda lain semua, tapi satu dia tak berapa yakin. Ada ibu-ibu, ada. Antara yang famous, Dr.
Saya boleh sebut kau boleh ya, tak ada masalah. Dia orang luar. Kiyali. Dia seorang ahli fizik yang hebat, tapi tidak kalah juga dengan Al-Quran. Masya Allah. Quran dia pun Masya Allah, hebat. Tapi sebab apa dia ni orang sains. Apa masalah orang sains? Yes. Orang sains, dia mesti nak dapat bukti. Dia kalau tak ada bukti, tak payah sembang lah orang sains. Kamu tak payah sembang lah kalau kamu tak boleh bawa bukti depan mata saya ataupun daripada kajian bukti, kamu jangan sembang. Orang sains macam tu. Okay? Jadi dia punya hipnosis. Hipnosis. Aku takut pula hipnosis yang hipnosis mat umur. Hipopotamus pula. Hipopotamus tu badak. Hipotesis. Bawa keluar. Hipotesis iaitu andaian awal pun mesti ada bukti. Dia tak boleh, andaian yang dikeluarkan tu tak ada bukti, tak boleh buat. Sorry ibu-ibu bila kita mengaji Quran, kita memang kena ngaji dengan ilmu alam. Sorry sangat. Bila kita mengaji Quran, kita nak tadabbur Quran, kita kena hidup dengan realiti apa yang Allah bagi. So kita kena, bila orang mengaji Quran, dia kena mengaji juga ilmu alam, tapi bukan daripada sumber sains 100%, tapi mengambil sains tadi sebagai untuk membuktikan. Nampak? Bezanya sains yang Quran bawa ialah dia bukan sumber untuk kita percaya, tapi sains membuktikan apa Quran cakap. So Quran dulu depan. Sains just approve that thing lah. Okay? So dia membenarkan saja. Baik. Apa tadi cerita tu? Hipotesis. Okay, hipotesis. Dr. Kayali, dia subhanallah kalau dia mengaji, dia mentafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan Allah. Sebab dia memang orang sains. Memang sedap lah. Memang sedap sangat dia ni. Tapi satu je yang dia tak boleh. Dia tidak beriman dengan alam barzah. Sebab dia tak nampak mana logik dia. Alam barzah tu. Yang tu dia menafikan. Tapi minta maaf lah untuk kata, tak boleh lah. Tak boleh. Ya? So kita, umat Islam, kita letak bukan akal kita yang pertama, tapi Al-Quran dan hadis itu yang pertama, kemudian baru akal membuktikan saja. Walakumul wailu mimma tasifun. Dengan apa yang kalian sifatkan Allah tadi, iaitu Allah tidak menjadikan dunia ini adalah tempat untuk diuji dan akhirnya ada balasan. Dengan apa yang kamu buktikan tadi, kamu sifatkan tadi, neraka lah tempat kamu. Kamu akan apa dia, kalau tulis kat sini, kamu kecelakaan akan menimpa kamu dengan apa yang kamu sifatkan terhadap Allah. So bila dia cakap macam tu, sebenarnya masalahnya apa? Masalah dia telah menyifatkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah yang maha sempurna, maka kita baca subhanallah, menyucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Okey? So cerita pasal mati ni sampai macam tu. Ni baru dalil je ibu-ibu. Di dalil ini membawa kita kepada, ya Allah, memang akan ada kematian. Yang mana kematian tadi kita kalau tidak beriman dengannya, yang kita kata dia hanyalah perpindahan saja kepada alam lain, dia membawa kepada suatu perkara yang menafikan keimanan seseorang tu, jadi kafir. Kedua ayat di atas terus lagi menjelaskan bahawa Allah tidak akan menciptakan manusia. Ni baru Syekh ni nak buat syahid. Syahid tu maksudnya fokus kepada ayat. Kami di Azhar, kalau ambil ayat Quran, tak buat syarah, tak buat fokus, salah. Dari sudut akademik. Salah. Sebab ayat Quran tu boleh difokuskan dengan banyak tujuan lah. Maksudnya, kamu nak fokus pasal apa? So, jadi Syekh ini mengambil ayat ini, fokus ataupun syahidnya adalah di bawah ni. Kedua-dua ayat di atas menjelaskan bahawa Allah tidak akan menciptakan manusia, langit, bumi hanya untuk bersendegurau. Sendegurau la'ibin tadi. Ataupun abathah. So perkataan yang sama ibu-ibu, abasa di atas, di bawah la'ibin, itu maksud yang sama. Ya. Walaupun ayat satu surah Mukminun, satu surah
Al-Anbiya. Tapi setiap ayat Quran ini ialah saling menerangkan di antara satu dengan yang lain. Ada keterikatan di antara satu ayat dengan satu ayat walaupun surah berbeza. Surah bukan memutuskan setiap ayat daripada Al-Quran, cuma surah itu diberikan supaya kita ini manusia masuk dalam pagar. So bayangkanlah kalau tak ada surah, daripada baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampailah An-Nas, berasa macam akan datang tak kebosanan? Sebab apa? Panjangnya ni. Jadi kalau habis surah Baqarah, habis dah satu surah. Betul tak? Kita nampak, okey, kita nak masuk pagar lain pula, masuk pagar Ali Imran, masuk lagi pagar lain. Cantik. Tapi tidak menafikan keterikatan setiap ayat dengan ayat, kerana ayat dengan ayat itu dia akan menerangkan ayat ni, menerangkan ayat ni, walaupun surah yang berbeza. Sejarah panjang manusia menegaskan bahawa manusia tidak akan dapat mengelak daripada kematian. Kita tak boleh nak elak kematian. Apapun kedudukan kita, apapun jawatan kita, apapun kekuasaan kita, serta harta yang kita miliki, tak mampu untuk menolak ajal. Bila ajal datang, hebat kamu macam mana sekalipun, mati tak? Mati. Tandanya apa? Tu tengok kat istana, seorang ulama nak bagi nasihat dekat umara, iaitu pada pemimpin lah, sultan. Susah juga kan nak nasihatkan kawan pun kadang-kadang payah. Macam mana nak nasihatkan sultan? Tapi nasihat dia sangat-sangat halus lah. Dia kata, wahai panggil apa? Kalau sultan kita panggil apa? Tuanku. Okey. Nampak Nur dah lama tak duduk dalam majlis-majlis itu, lupa pula. Tuanku, saya nak tanya tuanku. Tuanku duduk kat mana? Duduk dekat saya punya, apa panggil? Istana. Istana saya lah ni kan. Istana saya ni. Jadi kalau yang tu apa? Tempat yang cantik tu singgahsana. Saya tu duduk kat singgahsana saya ke? Singgahsana saya. Tuanku yakin ke itu singgahsana tuanku? Sebelum tuanku duduk kat sini, siapa yang duduk kat singgahsana tuanku tu? Lepas tu dia pun jawab lah, tu ayah saya dulu. Kalau nanti selepas 30 tahun tuanku pun mangkat, siapa yang akan duduk kat singgahsana tuanku ni? Anak saya lah. Jadi betul ke itu singgahsana tuanku? Tuanku tu senyap. Betul lah, bukan saya punya. So istana ni yang saya rasa saya punya, bukan saya punya. Jadi rupanya saya pun sementara je kat sini. Saya sementara. Lepas pada tu terus setiap kali majlis dijemput, apa kita kata, ulama ini memberikan peringatan-peringatan. Tuanku pun ada sekali, sebab nak bagi tahu bahawa siapa pun kita, kematian itu akan datang. Siapa pun kita, macam mana jaga makanan. Saya superb, saya fit, siap dengan gym, workout. Subhanallah. Saya kolesterol okey, kecil manis okey, semua okey. Lepas tu tiba-tiba jantung. Tak tahulah macam mana Ustazah boleh jadi jantung ni kan. So dah ni. Itulah Kak, sebenarnya kesihatan kita ni itu pinjaman daripada Allah. Tidak menghalang kesihatan kita itu maut untuk datang menjemput kita. Orang yang sakit dah 10 tahun dah terlantar, hidup lagi. Bila lah nak mati orang ni? Sakit juga tidak mensyaratkan mati itu kena sakit baru mati. Tidak ada syarat. So dua ni dah cukup memberikan kita bila-bila masa. Mati adalah suatu yang hakikat yang akan datang. Dalam Quran Allah SWT berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 86 hingga 87. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maksudnya, maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami, kamu kembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya, jika betul kamu orang-orang yang benar. Cubalah hidupkan balik orang yang mati. Cuba. Boleh tak? Tak boleh. Yang kata roh orang lain, roh kita sendiri pun kalau dah pergilah dia. Dia nak patah balik. Untuk menguatkan bahawa tidak ada seorang pun yang boleh mengelak kematian. Tak ada excuse.
Ya Allah, kejap ya Allah. Kan? Tak settle lagi. Tu pokok dah tanam dah, buah tak makan lagi. Sekarang saya mengidam nak makan buah. Kan? Tak boleh. Ya, walaupun dah sampai depan mata, kalau bukan rezeki dah ajalnya, terus sampai. Meskipun dia berada di dalam benteng yang sangat kukuh. Ya, letak kubu yang tak ditembusi oleh malaikat. Sebab apa? Supaya tak matilah, tapi tak boleh dapat. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Mana pun kamu berada, aina ma, kat mana sekalipun lah, tempat mana yang kamu duduk, takunu, yakni kamu berada, yudrikumul maut. Maut itu akan mencari kamu. Maut itu akan mendapatkan kamu. Saya sampai pukul berapa? Berapa saya? 10 ke 10 setengah? 10. Ya Allah Tuhan. Dah 10-5 minit dah. So last kali kat sini ya. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh, Allah SWT memberitahu kepada Rasulullah bahawa baginda akan meninggal seperti para nabi terdahulu. Allah tidak mengecualikan seorang nabi pun, meskipun dia memanjangkan umur sebahagian daripada mereka, seperti Nabi Nuh alaihi salam yang berusia 950 tahun juga menghampiri ataupun mendatangi kematian pada dia. Lagilah kita yang kata Nabi, umur umat kita ni 60 hingga 70 tahun. Dah berapa dah umur? 60 dah. Tak apa ibu, insya-Allah ya. Insya-Allah niat baik-baik. Orang baru memang kena betul-betul cari yang niat-niat yang baik-baik, sebab setiap sesuatu tu dia bermula dengan niat. Dan insya-Allah kita usaha, ya, insya-Allah niat istiqamah. Masya-Allah ini ramai ya. Terima kasih apa nama Kak Maisara dengan Kak siapa saya lupa pula. Yang muslimat yang buat kelas, yang buat promosi, dan alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat yang berada di dalam. Ramai ni sahabat-sahabat baru kita, dah 306 orang, 310 orang yang bersama. Kita jemput juga live FB kita. Ataupun boleh see all notification untuk dapat ikut live selepas-lepas ni. Kita nak buat iklan sedikit berkaitan dengan, InsyaAllah kat depan nanti saya letak satu borang. Kalau siapa yang nak join kami buat munajat mingguan ibu-ibu. Munajat mingguan ni maksudnya baca Yasin dengan tahlil. Tapi kami buat di tahfiz, ya? Jadi ibu-ibu boleh ikut kat Zoom. Tak payah datang lah, ikut kat Zoom. Jadi boleh bagi nama, kita ada borang, boleh tulis nama arwah. Kalau nak ada doa syifa ke hajat ke, boleh juga. So kita letak satu ruang tu, boleh letak kat situ. Sebab kita akan buat pada minggu hadapan. Saya tak ingat tarikh bila, tapi hari Khamis malam Jumaat minggu depan. Minggu ni biar dulu, sebabnya kita nak bagi juga sumbangan kepada anak tahfiz yang berjumlah 200 orang. Tahfiz yang kita akan buat ialah tahfiz Darul Furqan. Okay. Kita akan tajamakan satu. Kita tajamakan dan kita bagi juga dia punya sumbangan kepada mereka. Sebab kita tengok macam memang sukar lah mereka untuk ni. Tapi sedangkan mereka nak memperjuangkan Al-Quran. Kalau bukan kerana anak-anak tahfiz ni ibu-ibu, kalau ada maksiat dia dah lama dah. Kita semua sama sekali tenggelam ibu-ibu. Tapi sebab dia orang ni daripada pagi sampai ke malam, tidur dah bangun balik semua dengan Quran. Rasa Allah, kami buat minggu lepas dengan tahfiz dekat Ustazah Sa'diah. Subhanallah, dia punya feeling dia lain. Kita yang baca lain ibu-ibu, anak-anak tahfiz yang baca lain. Subhanallah, sangat seronok. Jadi ibu-ibu ni pun seronok. Dan kita bagi juga sumbangan sikit dan tajamakan untuk hari tersebut. So kita akan bagi dekat sekolah. Kami akan hantar semua sekali sebab sekolah dekat Darul Furqan dekat Sentul. Dan insyaAllah siapa yang nak berminat, ada borang kat luar. Siapa nak bagi sumbangan pun boleh, tapi tak wajib. Siapa yang tak nak bagi sumbangan pun tak apa. Tapi kami cadang untuk RM2,000 untuk makan, dengan juga sebab ada 200 pelajar kan, untuk makan, dan juga baki kita akan bagi sumbangan secara cash lah. Dia orang nak bayar elektrik ke apa ke. So kita target RM2,000. Sekarang ni dah ada orang masukkan RM50. So baki lagi 1950. Kami akan update di dalam kami punya grup. Grup kami adalah Info Kuliah UMM Ustaz Mustasir dan UNH Ustazah Nurul Hidayah. Kita update kat situ sampailah cukup. Tu kita akan tutup. Kita tak terima lebih pada tu. Nanti kalau nak lagi kita pergi tengok tahfiz lain pula lah. Dan kemudian kita ada juga barang-barang di luar sana, kurma sejuk. Ibu-ibu yang dah makan kurma sejuk sedap tak?
tak boleh tidur tak? Kan? Lena tidur tu. Semalam pun mak saya pun dia susah sikit nak tidur, orang dah berumur kan. Susah tidur. Makan tu alhamdulillah, jadi bangun tu segar lah kan. Bangun tu segar, dapat tidur yang berkualiti. Kita ada juga minyak wangi yang viral. Ni memang gila-gila lah, ya Allah Tuhanku. Nama minyak wangi tu Amirat. Ya, Amirat tu adalah permaisuri of Arabia. Ya, Princess of Arabia, permaisuri Arab. Memang bau dia, memang kita kata sekali bau dah jatuh cinta lah. Kita ada kat luar. Harga dia 850. Mahal sangat tu. Sebenarnya dia orang ni memang tiru yang Gucci, Dior. Dia orang tiru yang tu. Tapi dia orang tiru dengan EDP. EDP ni maksudnya yang apa orang kata macam ciplak punya. Sebab tu dia tak mahal. Semua bawah 100. Ada RM85, ada RM60. Saya nak buat botol kecil, tapi sebab hari ni tim saya ke tempat lagi satu, jadi kita orang bagi kat sana dulu. InsyaAllah bulan depan nanti kita buat botol kecil-kecil. Tapi ada kot yang kecil, tak pasti ada ke tak, sebab kita bawa sikit-sikit je. Kemudian ada juga nasi Arab dan juga madu, minyak zaitun, minyak habatus sauda. Kalau dah lama-lama tak makan minyak zaitun tu ibu-ibu, kadang-kadang kita punya ni boleh naik balik, kolesterol boleh naik balik. Jadi amalkan minyak habatus sauda, minyak zaitun. Minyak zaitun untuk kalau kaki cucuk kan, pernah tak rasa kaki cucuk kan, rasa macam tajam-tajam tu, minum habatus sauda, insya-Allah dia akan memulihkan kita punya saraf kita. Macam mana? Dia sebenarnya uric acid sebenarnya. Dia boleh potong ibu-ibu, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.